Can we stay away from the piano area? What was that? What was that? Did you just hear that? Shh. What is that? What is that? Assalamualaikum guys, it's your boy Syarul. Welcome back to my channel. Terima kasih guys sebab ada klik video ni. So macam biasalah, bagi korang yang belum subscribe ke channel aku, jangan lupa tekan tombol merah tu dan tekan loncengnya sekali supaya korang akan dapat notification bila aku upload video ke channel aku nanti. Dalam video kali ni aku akan kongsikan permainan terseram di dunia yang berhubung dengan alam gaib yang mungkin korang nak cuba main kalau korang berani lah. Tapi bagi aku sarankan korang jangan main pula. Ini sekadar hiburan je. Jangan percaya 100%. Tapi sebagai umat Islam, kita kena percaya yang alam gaib itu wujud guys. So tanpa buang masa, let's check it out. Bam! The Three King adalah permainan pemanggil hantu yang cukup menakutkan guys. Kononnya orang yang melakukan ritual ni dapat berhubung dengan makhluk alam lain. Ritual The Three King ni bahaya guys. Korang disarankan jangan cuba main game ni. Dikatakan dengan melakukan ritual ni, korang dapat masuk ke tempat yang disebut The Shadow Side, sisi gelap dunia mistik. Kesannya bergantung seberapa serius korang main game ni. Untuk main game The Three Kings ni, korang kena sediakan ruang yang gelap. Kalau ada tingkap, korang kena tutup tingkap tu dengan kain hitam untuk pastikan ruang tu betul-betul gelap. Ruang ni disebut sebagai darkest room. Lepas tu korang kena sediakan 3 kursi, 2 cermin besar, 1 atau 2 lilin, kipas angin dan jam alam. Cara nak main game The Three Kings ni pula, korang kena tempatkan 1 kerusi dekat tengah-tengah ruang menghadap ke utara. Kerusi tu adalah kerusi raja. Korang akan duduk dekat situ nanti. Lagi 2 kerusi korang kena letak dekat sebelah kiri dengan sebelah kanan raja tadi. 2 kerusi tu digunakan untuk ratu dan penasihat. Lepas tu letakkan 2 cermin besar tadi dekat atas kerusi ratu dengan penasihat tadi. Pastikan cermin tu diletakkan berhadapan dengan 2 kerusi tadi lah. Pastikan juga bayangan korang tak terlihat dalam cermin tu bila korang duduk dekat kerusi raja nanti. Macam ni lah. Okey. Letakkan kipas angin dekat belakang kerusi raja dan hidupkan. Lepas tu matikan lampu dan pastikan ruangan tu dalam keadaan gelap. Lepas tu korang kena tinggalkan ruangan tu dengan pintu terbuka. Lepas tu korang kena letakkan lilin dengan mancing sapi dekat tepi korang. Setkan alarm pukul 3.30 pagi. Matikan lampu. Lepas tu korang kena tidur sambil pegang mainan kesayangan korang masa kecil dulu. Kalau tak ada, korang jangan main lah. Bila alarm bunyi pukul 3.30 pagi, cepat-cepat bangun dan nyalakan lilin. Korang ada masa 3 minit untuk menyalakan lilin dan jalan ke ruangan yang gelap untuk duduk di kerusi raja yang korang telah siapkan tadi. Korang kena duduk atas kerusi raja tu pukul 3.33 pagi dan letak lilin dekat depan korang. Kalau korang terbangun sebelum pukul 3.30 pagi atau selepas pukul 3.30 pagi, korang kena batalkan ritual ni. Kalau pintu dan kipas angin yang korang buka tadi tertutup, batalkan ritual ni. Kalau korang dah bangun pukul 3.30 pagi tapi tak sempat nak duduk dekat kerusi raja pukul 3.33 pagi, batalkan ritual ni. Cara nak batalkan permainan The Three King ni pula, korang kena cepat-cepat keluar dari rumah sampai pukul 4.44 pagi. Baru korang boleh balik ke rumah korang balik. Kalau permainan ni berjalan lancar, korang kena duduk atas kerusi raja. Korang kena pandang depan je, jangan tengok cermin. Cuma yang korang kena tahu, yang korang tak bersendirian sekarang. Kalau ada apa-apa pertanyaan, korang tanya je. Nanti ada suara yang jawab. Tapi korang jangan lari pula. Apa pun yang jadi, korang jangan tengok cermin. Pandang depan je. Korang kena duduk dekat kursi raja tu sampai pukul 4.44 pagi guys. So korang kena bertahan selama 1 jam 11 minit. Jangan sampai lilin terpadam. Korang jangan gerak-gerak pula, sebab kipas angin dekat belakang korang. Bermakna korang duduk di antara kipas angin dengan lilin. Kalau lilin tu terpadam, korang kena nyalakan cepat-cepat atau korang batalkan ritual ni. Korang boleh tanya hal-hal tentang masa depan, jodoh, pekerjaan, apa sajalah. Untuk mengakhiri ritual ni, korang kena padamkan lilin pukul 4.44 pagi. Dikatakan penilik nasib dekat Jepun lakukan ritual ni untuk meramal masa depan guys. Camera there, but I'm not looking at it. Look. The fuck? It's moving. What the hell? Menurut cerita rakyat Eropah guys, Bloody Mary ni adalah setan atau penyihir yang dikatakan akan muncul di cermin ketika namanya dipanggil 3 kali atau lebih bergantung pada versi cerita. Nama sebenar Bloody Mary ni ialah Mary Winnington yang dikatakan mati di depan cermin tu guys. Roh Mary terperangkap dalam cermin tu sehingga ada seseorang yang membuka jalannya. Disebabkan terlalu lama terperangkap dalam cermin tu guys, jiwanya menjadi marah, hampa dan boleh melakukan hal-hal yang mengerikan. Bahan yang diperlukan untuk permainan ni ialah cermin.
letakkan di dalam bilik mandi. Dalam bilik mandi of course lah ada cermin kan. Cara nak main pula, korang kena cakap Bloody Mary 3 kali dekat depan cermin dengan lampu yang tertutup. Lepas tu Bloody Mary akan muncul. Dia akan ambil mata orang yang memanggilnya. Remaja-remaja dekat Amerika selalu main dengan permainan ni guys. Betul atau tak Bloody Mary ni muncul, tak ada siapa yang dapat mengesahkannya. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Really? God damn it. I'm trying to film. What the fuck? Holy shit! What the fuck? Oh, God damn it! Holy fuck! Permainan Baby Blue atau Bayi Biru ni merupakan permainan lebih kurang sama dengan permainan Bloody Mary tadi. Cuma kiraan panggilan je yang berbeza guys. Game ni tak baik kalau korang tak panik dan tak melakukan kesalahan dalam permainan ni. Namun jika gagal, tanggungllah sendiri guys. Cara nak main game ni, korang kena masuk dalam bilik air, kunci pintu, matikan lampu, berdiri dekat depan cermin, tangan korang buat gaya macam tengah gendong baby. Macam ni. Ni. Lepas tu sebut Baby Blue sebanyak 13 kali. Kalau jadi tangan korang akan terasa berat, macam ada sesuatu dekat tangan korang. Itu bermakna Baby Blue dah ada dekat tangan korang dan korang akan terasa bertambah berat. Lepas tu guys, korang kena cepat-cepat buang Baby Blue tu dalam toilet dan flush secepat mungkin. Kalau tak, akan muncul bayangan wanita yang amat mengerikan dekat dalam cermin sambil menjerit, "Kembalikan bayiku." Asal usul permainan ni tak tahu dari mana. Yang pasti selagi korang tak panik, korang akan selamat guys. Hey. Okay guys, aku bagi warning guys, kalau korang nak main game ni sangat bahaya dan memenatkan. Korang tak boleh berhenti tengah jalan bila game ni dah start. Kalau tak, korang akan ditimpa musibah dalam waktu 3 jam. Korang jangan nak main game ni pula. Sangat-sangat tidak disarankan. Bahan yang korang perlu sediakan ialah garam, lilin, kertas putih, jarum, pensel, lighter, pintu depan rumah yang dibuat daripada kayu. Cara nak main game ni pula, korang kena tulis nama lengkap korang dekat atas kertas. Lepas tu cucuk jari korang dengan jarum dan titiskan darah korang atas kertas, biarkan dia meresap. Matikan lampu dan rumah semua. Berdiri dekat depan pintu rumah korang, letakkan kertas dekat depan pintu, letakkan lilin dekat atas dia dan nyalakan lilin. Tepat pada pukul 12 malam, ketuk pintu sebanyak 22 kali. Korang kena habis ketuk pintu sebelum pukul 12 1 minit. Kalau tak, game ni terbatal. Lepas tu, buka pintu, tiup lilin sampai padam. Then, buka pintu balik dan nyalakan lilin secepat mungkin. Sekarang korang dah mengundang The Midnight Man masuk dalam rumah korang. Game pun bermula. Korang guys kena berjalan dalam rumah dengan lilin menyala. Elakkan dari terjumpa dengan The Midnight Man. Game ni akan tamat pada pukul 3.33 pagi. Kalau The Midnight Man tak jumpa korang sebelum pukul 3.33 pagi, dia akan dikira kalah dan pergi dari rumah korang. Ingat guys, korang tak boleh ditangkap sama sekali. Tanda-tanda The Midnight Man ada dekat korang ialah lilin akan terpadam, suhu menjadi sejuk secara mendadak guys, terdengar suara-suara berzikan. Kalau lilin korang terpadam, cepat-cepat nyalakan balik dalam masa 10 saat. Kalau korang tak sempat nyalakan lilin dalam masa 10 saat, korang kena buat lingkaran bulatan dengan garam yang korang bawa tu. Berdiri dalam bulatan tu sambil nyalakan lilin balik. Jangan tinggalkan lingkaran sampai lilin menyala. Larangan game The Midnight Man ni ialah jangan nyalakan lampu semasa tengah main. Jangan mengejek The Midnight Man. Jangan tertidur. Jangan pakai darah orang lain atau nama orang lain. Jangan ada orang lain dekat dalam rumah tu. I'm saying that we just Katrina, stay- let's go. stay- Here, wait, let's go. Wait, the salt. The salt, yeah. You guys need to stay in front of me. Can we stay away from the piano area? What was that? Did you just hear that? What is that? Katrina. Okay guys, game ni dah beratus tahun dimainkan di Jepun. Menurut kepercayaan dekat sana, pada tengah malam di persimpangan jalan, banyak setan lalu lalang dalam wujud manusia guys. Jadi sebenarnya dia orang bertanya kepada setan tentang nasib dia orang. Sebab tu game ni kena dimainkan di tempat yang benar-benar sepi dan jauh dari penempatan manusia, untuk memastikan yang datang tu betul-betul setan dan bukan orang jahat. Game ni boleh dimainkan sendiri atau ramai-ramai. Dikatakan guys, ada beberapa pemain bunuh diri lepas main game ni sebab ramalan yang diorang dapat sangat buruk. Bahan yang diperlukan untuk main game ni ialah sikat dan topeng atau alat yang boleh tutup.
ke korang. Cara nak main game ni pula, pada tengah malam korang kena berdiri di satu persimpangan jalan yang sunyi. Jangan dekat persimpangan yang ramai orang pula. Buat bunyi dengan cara menggesekkan jari korang dekat bahagian gigi sikat guys. Lepas tu sebut Suji Ura, grant me a truth response sebanyak 3 kali. Tunggu sampai ada orang lalu. Pastikan orang yang lalu tu seseorang yang korang tak kenal. Kalau korang nampak ada orang lalu, cepat-cepat korang tutup muka dengan kain atau alat yang korang bawa untuk tutup muka. Lepas tu tanyalah pada orang tu tentang nasib korang. Kalau dia tak jawab, bermakna dia manusia biasa. Korang kena tunggu sampai ada orang lain yang lalu pula. Korang kena berhati-hati bila main game ni guys, sebab silap-silap korang pula yang kena rompak. Seeloknya bawa beberapa kawan korang untuk main sekali. Okey guys, itu adalah sebahagian permainan terseram yang dapat aku kongsikan dalam video kali ni. Kalau korang pernah main dengan permainan yang macam ni, boleh komen dekat bawah. Dan kalau korang suka dengan konten-konten yang aku buat, please subscribe to my channel. Terima kasih sebab dah tonton video ni dan tunggu video aku selanjutnya. Adiosa.